Apabila akidah ibadah ini kita dah betul-betul follow macam mana acuan yang dibawa oleh Nabi, ada satu bahagian dalam hidup ni yang Islam buka terlalu luas. Ini saya minta maaf kalau kita berbeza, tak apa, kita beza, kita boleh tanya. Islam tidak pernah tentukan beberapa perkara. Pertama, soal daily life, soal kehidupan harian. Kita nak pakai baju apa? Nak pakai baju Chongsam ke, baju Melayu ke, baju Melayu hijau ke, biru ke, biru keadilan ke, hijau PAS ke, biru BN ke. Islam tak pernah fix benda ni, bahawasanya awak mesti pakai baju ni. Nak pakai baju Melayu apa, belah Johor ke, belah utara ke, Islam tak pernah. Kalau satu orang itu lahir tak pernah pakai jubah sama sekali, adakah cacat agama dia? Tak cacat agama dia. Hal ini ulama-ulama bahas tentang dua perkara dalam mengikut Nabi. Di antara sunnah yang dibawa oleh Nabi dan satu lagi bab yang dinamakan dengan sunnah jibiliyah. Kita boleh argue selepas ini ahli usul menyebut. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Maqdisi dan ramai lagi yang membahaskan tentang sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ni yang Nabi buat kerana dia insan ataupun kerana dia Arab. Adakah dia termasuk dalam sunnah yang mesti kita ikut ataupun kita mendapat pahala kalau kita ikut? Umpamanya Nabi tidur. Of course Nabi sebagai manusia dia tidur. Pasal dia innama ana basyarun mislukum, aku basyar seperti kamu. Kita jumpa kawan kita di asrama sentiasa tidur. Kita tanya pasal apa? Hang tidur kuat. Aku sunnah lain tak boleh buat, aku buat sunnah tidur. Adakah dia telah mengamalkan sunnah? Kita kata tak. Kan Nabi tidur kerana apabila dia perlu tidur. Bukan tidur itu sunnah, perlu tidur itu sunnah. Nabi makan. Kita jumpa satu orang makan dia pasal apa? Nabi kan makan, jadi aku buat sunnah makan. Makan 24 jam. Semayang dak, semayang ku kurang, puasa ku kurang, zikir ku kurang. Aku ambil satu sunnah Nabi, iaitu makan. Tak. Itu jibiliyah. Nabi buat. Apa lagi? Dan riwayat Aisyah kata Nabi berdengkur, yang selalu saya buat. Kita tengok kawan kita tidur, hang tidur berdengkur kuat, kata kacau, aku tidur sebelah. Sunnah ya akhi, berdengkur. Ini jibiliyah, tidak termasuk di dalam dia panggil tasyri'iyah. Nabi suka makan kambing. Ada orang tak suka makan kambing, kita tak boleh kata ni tak sunnah entah ni. Tak. Ini jibiliyah, tapi makan yang halal, tidur yang perlu, itu sunnah. Makan itu tidak sunnah, kifiat makan itu sunnah. Makan tangan kanan, ya gulam. Nabi kata kepada Umar bin Salam kan, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Kita wa kul mimma yaliq. Ni siapa kan? Wa kul mimma yalik. Kan? Wahai budak, bismillah. Makan dengan tangan kamu, kananmu, dan makan apa yang dekat denganmu. Ini sunnah. Bila kita tak faham, Nabi menegakkan keadilan, itu sunnah. Nabi berpakaian kemas, cantik dan bersih. Nabi tak baru, tapi dia bersih. Sunnah. Tapi bila kita salah faham benda ni, kita ambil benda yang lain. Ulama bincang, pakai jubah sunnah ataupun tidak. Khilaf pendapat di kalangan ahli usul. Ada yang menyatakan tidak sunnah, ada yang menyatakan jika seorang pakai hubban lin Nabi, sayangkan Nabi, dia dapat pahala hub, pahala cinta, bukan pahala jubah. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah. Dan mustahil lah Nabi mai ke dalam masyarakat Arab dia pakai baju Melayu. Macam saya kata, pakai baju Melayu, pakai sampin, mesti berterkejut. Muhammad lain lah, baju pun lain semua. Tak, mustahil lah. Nabi nahan Nabi SAW an libasi syuhrah, kata Aisyah. Nabi melarang libas syuhrah, pakaian yang pelik pada orang.
Sebab tu pakai ikut peraturan. Kalau majlis tu orang pakai semua baju Melayu, kita pakai baju Melayu. Jangan dok pergi pakai baju kot seorang-seorang. Sebab Nabi larang libasu syuhra, pakaian yang pelik pada orang. Tak sunnah. Even kalau kita pakai serban panjang seorang, kita hebat. Masuk-masuk masjid, tu dia serban dia. Ini tidak sunnah, mukhalafatus sunnah. Menyanggahi sunnah sebab kita pelik pada orang. Tapi kalau semua orang pakai, that's okay. Sebab tidak pelik pada orang. Tidak pelik pada orang. Mukhalafah sunnah. Nabi SAW tentu dia pakai pakaian bangsa tu. Bangsa dia. Dan riwayat menyatakan, dalam riwayat Bukhari, Nabi pakai jubah Rumiyah. Nabi pakai jubah Rum bila orang hadiah. Tapi Nabi tak boleh pakai katanya kerana hadiah tu tangan dia sempit. Nabi cuba pakai tak boleh. Ada orang bagi jubah daripada Yaman, dia pakai. Orang kata pembesar Rom tidak akan membaca surat yang tidak ada cop. Nabi fattakhadha khatiman min fiddah. Kata Anas, ka'anni anzur ila bayadihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku masih ternampak putihnya cincin Nabi itu yang berada di tangan Nabi yang menulis Muhammad Rasulullah. Bila Nabi ambil surat, Nabi cop dengan surat tu. Nabi tak kata, oh hampa tak mau baca surat, tak ada cop surat aku, biar pergi hampa sesat. Nabi tak kata. Nabi follow. Ini peraturan, ini prosedur, ini protokol yang mana manusia pakai ketika itu. Nabi ikut. So sahabat-sahabat sekalian, benda yang protokol biasa kita ikut, kita follow. Ini sunnah. Bukan design itu sunnah. Mai kita pakai. Sebab tu saya minta maaf lah, sekarang tak ada. Saya selalu komplain dulu. Banyak kali saya komplain. Yang pakai slipper Nabi. Nabi bukan pembuat slipper. Slipper tajam Nabi bukan pelimpat tu. Tidak ada. Bukan attention Nabi datang untuk membawa contoh slipper. Tak. Dengan tajam, dah lah slipper getah. Kan? Dan dalam Nabi tak ada slipper getah. Kan? Kalau kita tengok dalam Al-Qadi Abdul Jabbar yang menghimpunkan libas, al-libas wa zina, yang himpunan pakaian Nabi, saya pun tak tahu main mana slipper tajam tu yang dia buat, yang kata slipper Nabi tu. Dan banyak lagi benda yang orang suka tiru yang hakikatnya Nabi tidak tekankan. Sehinggalah kepada masalah serban. Siapa nak pakai boleh pakai. Dan ia pakai yang cantik. Kita tak boleh larang orang pakai serban. Tetapi untuk menyatakan orang yang tak pakai serban itu kecacatan, no. Adakah siapa yang pakai serban itu mendapat pahala 70,000 semayang? Tak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Tidak sahih hadis yang menyatakan ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Pakailah serban kerana malaikat pakai serban. Siapa pakai serban? Nice, cantik. Siapa pakai serban? Kerana ada riwayat Nabi pakai serban. Saya pakai kerana saya sayangkan Nabi. Mudah-mudahan boleh pahala, insya-Allah. Tetapi bukan serban bizat, bukan serban itu sendiri. Cinta itu kepada Nabi SAW. Jadi apa yang kita nak ikut Nabi, kita ikut kepada konten ajaran Nabi. Kadang-kadang ada nas Nabi. Ini orang sekarang suka. Kopi, balik pada tadi. Teh Nabi. Mana dia Nabi minum teh? Kita pergi ke Arab. Arab kata tamar Nabi kan? Saya selalu kan? Apa tamar Nabi? Ajwa. Hakikatnya memang ada hadis yang memuji ajwa. Tapi Nabi telah makan semua tamar. Sehingga tamar yang biasa yang orang bagi pada Nabi, Nabi makan. Melainkan apabila Nabi takut tamar itu tamar sedekah. Sebab tu saya selalu kata ke Arab tu, tamar Nabi. Bukan Arab lah, macam saya kata ada juga yang Arab kan. Saya kata tamar Nabi dah makan. Ni tamar hang. Daripada harga 70 rial, dia jual kat kita 170 rial. Tamar Nabi. Makcik ni pun beli tamar Nabi. Dia pula keluar biji tamar tu. Dia kata tengok ada tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Agama exploited. Dan agama telah disalahgunakan untuk orang lakriskan macam-macam. Jampi. Nabi jampi. Saya tak petikai jampi. Saya selalu ulang. Nabi jampi. Tapi saya tak pernah dengar Nabi jampi orang jahat jadi baik. Tak pernah dengar. Kalau boleh jampi orang jahat jadi baik, Nabi jampi bapa saudara dia tadi, tak masuk. Nabi tak jampi.
Saya sebab tu kalau ada sungguh ustaz yang jampi minum ayak dia budak-budak nakal jadi baik, kita bawa mak rempit beratok, tak motor sebelah, minum di balai polis. Lepas keluar balai jual habis motor. Keluar nak pergi mana ni? Nak pergi jual motor lah. Tak perlu ustaz nasihat minum ayak. Tak ada. Ini semua mubalaghah, ghulu. Nabi berdakwah, apa perlunya turunnya Quran, penghujahan Quran, kerana dakwah memerlukan hujah. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Seru pada Allah dengan basirah, aku dan orang yang mengikutku. Ini kita kena ada gambaran yang jelas tentang siapa, apa yang kita ikut dalam kehidupan Nabi. Maka sekarang kita tak ikut konten, sebab tu pemerintah dunia Islam sambut Maulidin Nabi, tapi dia tak ikut keadilan Nabi dalam pemerintahan. Tapi dia ikut bagi itulah, selawat lah. Saya tak kata salah selawat, tapi kita suka ikut decoration ni, hiasan-hiasan ni. Kita tak ambil the spirit of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, ruh maqasid kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, maka mudah-mudahan kita faham apa yang menjadi asas dan apa yang sebenarnya hanyalah merupakan perkara yang tidak asas dalam kehidupan.